Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا يا الله, lapangkanlah dada kami. Wayassir lana umurana ya Allah, engkau permudahkanlah segala urusan kerja buat kami. Wahlul 'uqdatan min alsinatina ya Allah, buang segala simpulan yang ada di lisan kami. Yafqahu aqwalana, mudah-mudahan siapa pun yang mendengar apa kami katakan dapat memahaminya dengan baik. Rabbi zidna ilma ya Allah, tambahlah ilmu kepada kami pada malam ini. Warzuqnal fahma ya Allah, berilah kami faham terhadap apa yang akan kami sama-sama pelajari pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Abidin. Seterusnya yang dimuliakan para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama. Seterusnya ayah haji, mak haji, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita jadi tetamunya. Tiadalah tetamu yang paling baik di dunia ini melainkan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita doa senantiasa mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita untuk jadi tetamunya pada setiap waktu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah pada malam ini Allah rezekikan kita masa untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita doa sama-sama apa yang akan kita bincang, yang kita akan belajar sama-sama pada malam ini menjadikan kita hamba yang makin sayang, makin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau dalam jadual pada malam ini guru kita yang berbahagia Datuk Dr. Zul, tetapi beliau tidak dapat hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat isi masa di antara maghrib dengan isyak ni, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat yang sama-sama kita dapat ambil daripada pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah insya-Allah. Muslimin muslimat ibayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada malam ini kita bincang sama-sama dalam kitab Ayyuhal Walad, sambungan daripada yang sebelum ini. InsyaAllah malam ini pada nasihat yang ke-9. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahai anakku yang tercinta, jadikanlah cita-citamu itu dalam meninggikan rohaniyahmu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada pada pihak hawa nafsumu, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu,
kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sesekali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sama-sama kita tengok Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pesan kepada anak murid dia. Mudah-mudahan jadi pengajaran kepada kita. Dia pesan, jadikan cita-citamu itu dalam meninggikan rohaniyahmu. Bila sebut cita-cita, pada asasnya setiap daripada kita ada dua cita-cita. Pertama, cita-cita kita di dunia. Yang kedua, cita-cita kita di akhirat. Yang senantiasa kita minta dengan Allah dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, jauhilah kami ya Allah daripada azab api neraka. Muslimin muslimat ibayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap daripada kita di dunia kita bercita-cita supaya kehidupan kita kehidupan yang terbaik, insya-Allah. Di dunia ada orang bercita-cita nak kereta yang selesa. Ada orang nak rumah yang selesa. Ada orang bercita-cita nak keluarga yang bahagia. Maka doa dan kejarlah cita-cita tersebut. Sebab bila sebut cita-cita, antara makhluk yang boleh berimpian, yang boleh bercita-cita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita. Kita Allah benarkan apa yang kita nak dalam hidup kita, berimpianlah dan cuba dan usahalah kejar sebaik mungkin. Yang kedua, iblis, syaitan. Syaitan juga ada cita-cita. Cita-cita dia saja. Dia nak hasut kita supaya bersama dengan dia dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Adapun malaikat tak ada cita-cita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana malaikat tak ada nafsu. Para anbiya, para salihin juga bercita-cita. Cita-cita para aulia, para salihin ialah membawa manusia minal zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita juga ada cita-cita baik di dunia baik di akhirat. Di akhirat kita bercita-cita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba yakin ibu ayah muslimin muslimat, kita bercita-cita nak masuk syurga sama-sama insya-Allah. Allahumma adkhilna ila jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Maka pesan Imam Ghazali rahimahullah, bila sebut cita-cita, dua, dunia dan akhirat, dan salah satu untuk menuju ke syurga, mesti kita bercita-cita meninggikan rohani, yakni mensucikan diri dari segala penyakit yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bercita-cita nak ke syurga Allah, Imam Ghazali pesan ke anak muridnya, dan mudah-mudahan pengajaran kepada kita pada malam ini, iaitu dia pesan supaya jadikan cita-cita dalam meninggikan rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams, ayat yang ke-9. Kita hafal ayat ni. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, yakni mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dari segala penyakit-penyakit hati, dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kekuatan kepada kita untuk bercita-cita sebelum temu dengan Allah.
rohani kita berada dalam keadaan bersedia bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Tak ada manfaat harta anak, melainkan siapa yang datang kepada Allah dalam hatinya sejahtera. Subhanallah. Muslimin muslimat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut meninggikan cita-cita rohani, kita doa pada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita dapat bersihkan baik dari segi maksiat batin ataupun maksiat zahir. Siapa yang bercita-cita untuk meninggikan rohani, dia kena berusaha untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersihkan dirinya daripada maksiat batin dan maksiat yang zahir. Maksiat zahir kita jaga sungguh-sungguh. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. 7 anggota. 7 anggota ni kalau kita boleh jaga sungguh-sungguh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah kita akan selamat. Inilah yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Jadi maksiat zahir, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, mulut, perut, kaki, tangan, kemaluan. 7 anggota ni kalau kita dapat jaga dengan sungguh-sungguh, insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tergolong dalam golongan yang cita-citanya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksiat batin. Seperti riya, takabur, ujub, sum'ah, hasad, loba. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara bentuk-bentuk maksiat batin yang siapa yang bercita-cita untuk ke syurga Allah, mesti dia bercita-cita membersihkan segala bentuk maksiat baik zahir ataupun batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok para alim ulama, contoh Tok Selehong. Tok Selehong ni subhanallah, tuan-tuan ibayah, para hadir yang rahmati Allah. Dia nak bersih rohani dia tu, dia buat satu tempat untuk dia berkhalwat. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat, pergilah teraziarah. Ada satu tempat arwah Tok Guru Tok Selehong ni berkhalwat. Ia gali lebih kurang 6 kaki dalam, di kawasan perkuburan. Di situlah tempat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita mungkin tak sampai lagi tahap tu. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dengar para ulama begitu bersungguh-sungguh untuk membersihkan rohani, membersihkan diri, maka kita doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir sentiasa ke majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sedang menjaga dan membersihkan rohani kita, insya-Allah. Muslimin muslimat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita doa Allah beri kekuatan untuk kita hadir ke majlis ilmu senantiasa. Sebab antara perkara yang boleh membersihkan diri kita ialah melazimi majlis ilmu. Kalau baju kita setiap hari kita basuh, baju kita bersih. Ada orang baju seminggu sekali basuh. Ada orang basuh sebulan sekali. Ada orang tak basuh-basuh. Kita pernah jumpa orang tak basuh. Mana contoh dia? Contoh kita jumpa yang duduk tepi jalan, contoh. Yang memang tak mandi dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah uji dia dengan gila misal kata. Maka badannya kalau tak mandi setahun, sebulan, Allahu akbar. Tapi kita jangan hina dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau setiap hari kita basuh, maka baju tu duduk dalam keadaan bersih,
Begitulah umpama orang yang berada dalam majlis ilmu setiap hari. Maghrib Isya dia tak pergi lain, melainkan masjid yang ada kuliah tempat dia berada. Ada halaqah-halaqah kuliah duha, dia pergi. Maka orang sebegini, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, sangat beruntung, dan mudah-mudahan Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, Allah beri kekuatan juga kepada kita untuk melazimi majlis ilmu. Antara lain juga meninggikan cita-cita dalam membersihkan rohani ialah melazimi membaca Al-Quran, tadabbur, tazakur. Ini ubat mahal. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Begitu juga dengan Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, zikir-zikir qiyamul lail dan sebagainya. Kita doa Allah bagi kekuatan untuk kita melaksanakan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Imam Ghazali sebut, dan jadikanlah Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, segala kegagalan itu berada pada pihak hawa nafsumu. Pesan yang pertama, supaya cita-cita dalam meninggikan rohani bersih sungguh-sungguh. Yang kedua, jadikan yang gagal itu pada pihak hawa nafsu. Allahu Akbar. Kita setiap hari perang dengan nafsu. Setiap hari, Allahumma salli alaihi wasallam. Sama ada dalam melaksanakan perintah Allah ataupun dalam perkara untuk meninggalkan segala larangan Allah. Kita akan perang dengan nafsu. Nak mari majlis ilmu, tiba-tiba hujan. Lebat tadi. Nak hamba daripada Geluguk Kedai, tolak pukul 6.10. Traffic light banyak. Sampai sini 6.40 lebih. Dekat dengan maghrib. Kalau tuan-tuan kita dak lawan nafsu, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, bila hujan nafsu kata Allah sejuk Bila hujan Allah susah nak pergi. Kalau naik motor pula Allah kena ambil payung. Maka Imam Ghazali kata, jadikan gagal tu pihak hawa nafsu. Nafsu kata tak boleh pergi, tak segi, tak mahu pergi. Tapi kita lawan, start motor mari juga. Allahumma salli alaihi wasallam. Duduk dalam majlis ilmu pula, kita dah lah letih, baru balik kerja, pukul 6 sapa, mandi-mandi, mari lalu. Apa? Nak dengar Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, mutiara kata daripada pengkuliah-pengkuliah. Bila sapa masjid, Allahu Akbar, ngatuk. Koh lama, koh ngatuk, koh lama, koh ngatuk, koh lama, koh ngatuk. Maka ketika itu nafsu letih nak tidur ni, lawan. Apa? Nak ilmu. Tapi kalau ngatuk juga, tak apalah, nak guana. Tidur dalam majlis ilmu tu lebih baik pada tidur rumah. Tapi jangan niat mari nak tidur. Sebab letih ni, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, dia tak boleh bawa bincang kadang-kadang. Ke guana? Kadang letih sangat ni, dia terlelak juga. Tapi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, kalau kita boleh lawan, kita usaha lawan. Apa-apa yang melibatkan nafsu, Imam Ghazali pesan pada anak murid dia, biar duduk di pihak kalah. Kita naik motor, depan kita ada orang puang tak tutup aurat. Nak tengok ke tak boh? Nafsu kata tengok, kita kata jangan. Sebab apa? Sebab antara perkara yang kita sentiasa buat ialah zalim kepada setiap nikmat Allah bagi. Maka mata Allah bagi suruh tengok maksiat ke tak? Tak. Kita telah menzalimi mata kita kalau kita tengok dengan sengaja. Sedangkan kalau kita syukur mata kita, kita usaha lawan. Allahu Akbar. Payah hibayah semua. Nah, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk meninggalkan perkara yang dilarang olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kekuatan untuk ikut yang betul. Ya Allah, tunjukkan yang salah tu salah, kurniakan kepada kami kekuatan untuk jauhi.
Sebab bila sebut nafsu, nak taat pun kita berlawan dengan nafsu. Contoh solat subuh. Allahu Akbar. Nak sekarang masuk musim hujan pula. Duduk dalam kain selimut, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, subuh dah. Nak bangun ke tak apa? Nak semayang rumah ke masjid? Belawang? Semayang rumah lah, hujan. Tak boleh, semayang masjid lah. Rumah lah, masjid lah. Rumah lah, masjid lah. Masjid lah, menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik bab taat, kita di Terengganu air taklah sesejuk di Cameron Highland. Kalau duduk di Cameron Highland, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seolah-olah kita ambil air semayang di Terengganu ni guna air sejuk. Mereka lagi dahsyat ujian untuk bangun solat subuh. Sejuk, subhanallah. Maka lawan nafsu, nak tidur ataupun taat. Imam Ghazali kata, hak gagal biar duduk di pihak hawa nafsu. Baik dari segi taat, baik dari segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah. Nak baca Quran ke baca WhatsApp? Quran, WhatsApp, Quran, WhatsApp, Quran, WhatsApp, Quran. Kalau salah ke baca WhatsApp? Tak salah, ada benda penting juga. Tapi banyakkan Quran contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah. Muslimin muslimat ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak marah ke anak sebab buat salah, nak marah siapa pukul ke tak, ikut nafsu sakit anak kita. Ada satu kisah, ikut nafsu punya pasal, anak dia yang jadi mangsa. Dia beli kereta baru, dia tak pergi kerja dengan kereta baru, sayang, dia bungkuh, dia naik motor pergi kerja. Ini kisah benar, hamba baca dan diceritakan. Tiba-tiba anak dia hak 2 tahun. 2 tahun lah lebih kurang. Hak suka calakan rumah kita ni lah. Budak-budak 2 tahun ni. Budak-budak 2 tahun ni boleh pen ke dia. Rumah kita memang habis lah. Hak berhi nulis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak dia pergi ambil duit ke tak silap. Dia pergi korang kereta ayah dia baru beli. Dia pergi lukis. Dia buat orang lidi. Ni ayah, ni mak, ni adik. Pandailah dia lukis. Bila ayah dia balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah dia tengok kereta habis korang. Anak dia mari, ayah, cantik tak adik lukis? Ayah dia dengan nafsu marah tu, sebab kereta baru, dia marah anak dia dengan sungguh-sungguh. Dia kata, kenapa duduk conteng kereta abah? Abah baru beli. Dia marah ke budak 2 tahun. Budak tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diam bila kena marah. Dia semangat nak tunjuk dia lukis ke ayah dia ni. Rikah cerita tuan-tuan ibayah yang dirahmati Allah, sebab dia ikut nafsu, dia pergi katok tangan anak dia sampai sakit. Sampai luka. Ringkah cerita, pembantu dia ambil buat lari budak tu, bubuh obat. Hari demi hari tangan dia mula bekak. Ringkah cerita, terpaksa pergi hospital. Bila sampai hospital, doktor kata, tuan, bapa anak ni? Dia mula menyesal, sudahlah, saya silap pukul dia. Ringkah cerita, doktor kata, kita terpaksa potong tangan dia. Bila dengar kena potong, rebah mak ngayah. Nyesal tak boleh nak cerita. Doktor kata kalau tak buat segera, kuman akan merebak lagi. Lalu ringkah cerita, tangan kena potong. Anak dia menangis. Ayah, adik tak boleh conteng dah kereta ayah. Boleh dah ayah buat mari semula tangan adik. Adik nak nukih tak boleh. Menangis selok pun, sebab dia ikut nafsu, anak dia jadi mangsa. Sebab tu Imam Ghazali pesan, nafsu biar duk dia gagal. Nak marah,
istighfar, selawat, gilai. Kalau tak, kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, ni yang kedua disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, segala hak gagal biar berada di pihak hawa nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baik dalam mentaati Allah dan juga dalam meninggalkan segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau kita tak tahu sesuatu, jangan cakap bab nafsu, nak cakap omong. Kadang-kadang takut salah, na'udzubillah min zalik. Takut fitnah. Demo tengok dah accident tadi. Kita tak tengok, orang cerita kita pergi lewat. Oh tengok tengok. Sebab nafsu nak cerita Oh tadi tu mati. Benar tak mati pun, tapi cerita habis dah. Jadi nafsu nak cerita benda tak tahu, kalau boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Takut kita kabur benda salah. Fitnah berderet selepas kita cerita tu, Allahu Akbar. Nak tutup susah. Sebab tu Imam Ghazali pesan kepada anak muridnya, dan mudah-mudahan jadi pengajaran kepada hamba dan kita semua, insya-Allah, muslimin muslimat, ibayah yang dirahmati Allah. Hak gagal mudah-mudahan berada di pihak hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Pesanan dia yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, yakni takutkan diri kita dengan kematian. Itu maksud dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikan kematian itu hanya pada badanmu, yakni jadikan ataupun takutkan diri, khawif nafsaka, takutkan dirimu dengan kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu cerita. Kalau kita ingat cerita ni, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Diceritakan oleh warden penjara yang dia bertugas untuk laksana hukuman gantung siapa mati. Bagaimana planning ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan hidup seorang banduan akhir. Bila sebut banduan akhir tu, dia tahu dah tarikh mati dia. Adapun hamba kita tak tahu tarikh mati, sebab tu sedap kita pergi mana-mana pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan kematian dekat sokmo. Banduan akhir muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, dia tahu dah dia mati bila. 11 hari bulan 11 2021 pukul 10 misal kata. Ataupun minggu depan lah kita ambil. 20 hari bulan 11 2021 pukul lepas subuh biasa, pukul 6.30 pagi. Ni dikeluarkan tarikh kematian banduan akhir. Maka bila dia tengok tarikh dia mati, hubungan dia dengan Allah Subhanallah. Hubungan dia dengan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hak duk taubat dah nyesal dah sangat hebat. Sebab dicerita oleh seorang, nama dia Samuel kalau tak ingat. Dia tak silap diceritakan. Dia warden penjara banduan akhir, dia cerita setiap banduan dia jumpa macam-macam. Ada yang dia jumpa banduan yang penuh ketenangan, tak sabar nak digantung, dan dah reda untuk digantung. Ada dia jumpa dengan agresif, bila nak digantung dia mula melawan. Ada. Tapi tak banyak. Hak banyaknya ialah dia jumpa banduan yang penuh dengan ketenangan. Kerana dia sebut kebiasaannya kalau banduan tu Islam, kalau
seminggu, sebulan nak kena gantung, memang duduk atas jadah. Dahi ni bekok. Tak tahu berapa puluh ribu rakaat dia sembahyang. Quran kalau bagi lebuk. Lebuk tahu tak lebuk? Baca juga. Tak tahu berapa kali khatam. Maka setiap kali nak digantung, dia beri tawaran pertama nak pakai pakaian apa. Ada yang pakai tie, ada yang nak pakai coat, ada yang pakai jubah, ada yang nak pakai macam-macam. Diberi peluang minta, akan disediakan untuk dipakaikan. Pakaian terakhir. Ada orang nak mati dengan penuh bergaya, dia pakai tie dengan coat tu bila nak digantung. Ni disebut. Selepas dia pilih pakaian, diberi tawaran nak makan makanan apa hari ni last. Sebelum kena gantung, harga RM7.50, tak lebih. Kalau minta siakak tu lebih lah. RM7.50. Ikut nak minta nasi ayam 4.5 ke, nak minta daging ke, nak minta apa, harga dia RM7.50 dia sebut. Dan yang terakhir, beri peluang temu dengan ahli keluarga, ketika tu memang menangis habislah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia dah tahu tarikh dia mati, persiapan dia terhadap kematian sangat hebat. Begitulah kalau boleh kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad guru, kita jadikan diri kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seperti banduan tadi. Walaupun kita tak tahu tarikh mati bila, tapi kalau kita duduk seperti mana banduan tu duduk, dia tahu tarikh mati, maka orang ni akan duduk dalam keadaan penuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad persediaan. Sebab tu sini Imam Ghazali kata, jadikan kematian itu hanya pada badanmu, yakni khawif nafsaka, jadi takutkan dirimu dengan kematian. Cuma kita minta jauh dengan penyakit yang Nabi sebut akan datang akhir zaman. Dua penyakit yang akan melanda umat Nabi Muhammad. Yang pertama apa dia? Hubbud dunia. Yang kedua, benci akan kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada orang bila sebut mati dia marah. Tapi ada orang bila sebut mati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sentiasa suka. Sebab apa? Sebab dia nak buat persediaan. Jadi orang yang suka dan bincang tentang kematian ni biasanya siapa? Para ulama. Bagi ziarah ayah mak, tuan guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan guru ayah mak pondok Berangan Tumpak. Mata dia rabung dah, jalan pun pakai tongkat dah. Bila kita tanya ayah mak sihat ke, lalu beliau jawab, alhamdulillah lagu ni lah, tapi nak gi dah. Nampak? Nak gi dah dia kata. Makna kata nak mati dah. Walaupun dia sebut nak gi dah tu, persiapannya sangat hebat. Tiap-tiap hari baca kitab, tiap-tiap hari bersama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang soleh. Muslimin muslimat ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Imam Ghazali pesan, jadikan kematian itu hanya pada badanmu, yakni jadikan, takutkan dirimu dengan kematian. Kerana apa? Orang yang sentiasa ingat mati, insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadahnya akan hebat sebagaimana hebatnya ibadah seorang banduan akhir yang dia tahu tarikh kematian dia. Kerana tempat tinggalmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, ialah liang kubur. Maka siapa yang nak berada dalam keadaan seperti pengantin malam pertama tidur di dalam kubur, maka di dunia ini usahalah sebaik mungkin, insya-Allah. Kerana ada yang akan disoal dengan soalan yang sangat dahsyat oleh Munkar dan Nakir sebagaimana kita maklum, dan ada yang disuruh oleh Munkar dan Nakir untuk berehat dan tidur seperti tidurnya seorang pengantin malam pertama sehingga yaumul bi'tsah, sampai hari kebangkitan.
yang tidur dengan penuh ketenangan, itulah orang yang mati dalam keadaan dia sangat bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sambung lagi, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Yakni dengan maksud yang mati dah tu mati dah lah. Jadi kita akan ikut mereka untuk ke kubur nanti. Bukan dengan makna nanti duk tunggu kita, tak, dia pergi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Ghazali sebut, Jangan sesekali engkau datang ke sana, yakni ke kubur, ke barzakh, tanpa bekalan. Allahumma salli alaihi wasallam. Astagfirullah. Penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu. Dan Imam Ghazali pesan, maka janganlah sesekali engkau, yakni kita, datang ke kubur tanpa ada bekalan. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kekuatan untuk kita buat bekalan sebaik mungkin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila sebut bekalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata akan ikut jenazah 3. 1 bersama dengan jenazah tersebut, 2 akan pulang semula. Yang balik harta, dan juga yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saudara mara. Yang kekal ialah amal. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama sentiasa pesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ceklah, hisablah diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara ciri-ciri orang yang berjaya. Dia sentiasa cek apa yang dia nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita kekuatan untuk sentiasa cek bekalan kita cukup ke tak. Sebagaimana risaunya orang bila mari pandemik, duit dalam bank kosong ataupun menurun. Bila duit dalam bank kita tengok kau turun, kau sikit, kita risau ke tak? Risau. Tiba-tiba kena berhenti kerja, tiba-tiba kena duduk rumah sudah, kita risau. Maka kita akan cari jalan lagu mana nak kerja. Asal ada kerja, kita kerja. Asal dapat rezeki. Ada orang jual tu, jual ni, macam-macam kaedah. Sebab apa? Sebab risau tabung dalam bank, tabung kewangan keluarga berada di tahap yang merisaukan. Begitulah para ulama, para salafus salih, hamba Allah yang baik, dia risau semua tabung amalan dia berada dalam keadaan kurang. Maka kita doa pada Allah sama-sama, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan waktu yang Allah beri untuk kita hidup ni, hamba pesan untuk diri hamba terutama, kita jangan tinggal majlis ilmu, kita dampingi para ulama, kita buatlah sebanyak mungkin amal soleh, sedekah, tolong orang. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita senantiasa mempersiapkan bekalan amal soleh, insya-Allah. Jadi kesimpulan pada malam ini, pertama, Imam Ghazali pesan, jadikan cita-cita, tinggikan rohani. Ejah masa, ejah kewangan, belajar. Perlu beli kitab, beli. Perlu mari majlis ilmu, mari. Wajibkan diri hadir majlis ilmu, terutama ilmu fardu ain, untuk kita sentiasa bersihkan hati, bersihkan diri. Yang kedua malam ini, jadikan kegagalan, kata Imam Ghazali, pada pihak hawa nafsu. Mudah-mudahan bila hawa nafsu kalah, mudah-mudahan kita berada dalam bimbingan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga,
jadikan kematian sebagai hanya di badan dengan makna takutkan diri kita dengan kematian setiap hari. Jadikan kita seolah-olah banduan akhir, insya-Allah. Mudah-mudahan perancangan hidup kita tersusun dengan baik. Dan yang terakhir, sentiasa penghuni kubur tunggu kita. Maka pesan Imam Ghazali, jangan sesekali pergi tanpa bekalan. InsyaAllah kita doa, kita sentiasa diberi kekuatan untuk bersedia, insyaAllah. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Minta maaf banyak salah silap, minta maaf banyak terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ya Allah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullah.